Okay, let's continue with part 2. So part 2 is rational clause. The mark is 10. Alright, so you are given a passage with blanks and you need to fill in the blanks using the options given. Pilihan jawapan diberi, so kamu pilih yang paling sesuai sahaja. Okay, before you start answering, the very first thing that you have to do, perkara pertama yang kamu kena buat adalah you have to identify the tense used in this passage. Kamu kena kenal pasti dulu passage ni menggunakan tense apa, past tense ke, present tense ke. Okay, that one is the most important thing. So, factual passages are written in the present tense. Okay, karangan-karangan berfakta normally uses the present tense. And stories, cerita-cerita is normally written using past tense. Okay, that is the basic things. However, you have to always be careful and identify time expressions. Okay, time expressions tu apa? Penggunaan time expressions seperti now ataupun recently, last year, in 1984, etc. Okay, why? Because they might be a combination of both tenses in the passage. Let's say, passage tu tentang fakta. Okay, dia cerita tentang sesuatu lah fakta. Tiba-tiba ada certain parts tu dia buat flashback. Dia cerita tentang pengalaman di masa lalu, sejarah katakan. Jadi dia sebutlah in 1984 kat situ. So bila dia sebut macam tu, ada time expression, everything that comes after that mestilah ditulis dalam past tense. Sebab dia flashback, dia cerita pasal benda lalu. Okay, perkara yang sudah berlalu. So that's why you have to be very careful with time expressions. The first thing is, of course, identify. Sebab biasanya, dia akan guna tense yang sama. Dia tak berubah. Tapi kadang-kadang akan berubah juga di tengah-tengah jalan. Right, so this passage kita tengok perangan pertama aja. Tak payah tengok, tak payah baca semua pun to identify the tense. Okay, in the first paragraph, kita ada perkataan said, kita ada perkataan is, ada is lagi dekat sini. So, this passage is written in the present tense. Okay, present tense. And the topic of this essay is the Yukon Quest. Okay, dia ada satu race tu dinamakan Yukon Quest. Alright, so let's move on with number 9. Okay, for number 9, ada blank dekat sini and then kita tengok pilihan jawapan dia dulu. Pilihan jawapan dia adalah take, taking, took, takes. All of these are verbs. Semua ni adalah kata kerja. Right, jadi kalau pilihan jawapan dia adalah kata kerja, you have to ask yourself these 3 questions. Kamu kena tanya 3 soalan ni untuk dapat jawapan. Okay, what's the tense used in this sentence? Tadi kita dah tengok dah, the present tense. So, kita boleh buang perkataan yang salah. Took, past tense. So, obviously salah. Okay, and then what is the subject? Kenapa nak kena identify subject? Sebab dalam present tense, dia ada 2 bentuk. Sama ada take root word ataupun takes yang ada s ni. Right, jadi kita kena identify subject. Apakah pembuatnya? Pembuat kepada verb ini. Mengambil tu siapa yang mengambil? And then you also have to ask, is this a continuous tense? Adakah continuous tense yang ada ing tu? Sebab ni ada pilihan ing. Tapi syarat dia, kalau nak guna ing, dekat depan dia kena ada is, a, was, were. Okay, continuous tense, dia mesti is, a, was, were, and then plus ing. I am taking, she is taking, they are taking. So, untuk soalan ni, kita fokus dekat yang kedua ni. What is the subject? So, subject biasanya berada di hadapan tempat kosong, di hadapan verb. Jadi, ini verb. Di hadapan verb ada comma. Dia tak ada subject. Jadi, katakanlah kamu dah set dah dalam kepala otak kamu ni, dah kata, oh ni jawapan dia verb ni. Tapi tengok-tengok dekat depan tak ada subject. So, kalau tak ada subject, macam mana kita nak pilih? Dia ada S ke, dia tak ada S ke? Right? So sebenarnya jawapan dekat sini bukan kata kerja. Bukan kata kerja. Okay? The rule is quite difficult to remember sebab nama dia gerund. Okay? Gerund ni adalah semua kata nama yang berakhir dengan ing that has been formed from a verb. Okay? Kata kerja dia think. Gerund dia thinking. Thinking ni adalah noun, kata nama. Daripada play jadi playing. Playing ni adalah kata nama, bukan lagi verb. Okay? Jadi macam mana nak tahu bila nak guna gerund? So biasanya kita guna gerund, noun sebagai subject di dalam satu ayat. Okay? Bukannya dia tu bukan verb. Kalau dia tu verb, dia ada subject, dia ada pembuat. Tapi dia adalah pembuat dalam tu. For example, playing the guitar is my hobby.
Okay, jadi playing tu dia jadi subjek. Dia bukan verb, dia tak ada pembuat dia. Itulah pembuat kepada is verb dalam ayat tu. Alright, so same thing here. Macam mana nak tahu bila nak guna gerund? Kalau dia adalah permulaan ayat ataupun permulaan frasa, dekat depan ni tak ada subjek, so biasanya memang jawapan dia akan jadi gerund. Okay, gerund ni confusing sebab dia ada banyak sangat rule. Ni salah satu. Okay, tapi tak apalah. Lepas ni bila kita buat latihan banyak-banyak, insyaAllah kita akan jumpa lebih banyak gerund supaya kamu boleh membiasakan diri dengan rules tersebut. Alright, moving on. Okay, untuk number 10. Number 10 ni tak susah langsung benda ni kita belajar waktu sekolah rendah. Okay, comparative and superlative adjective, kata sifat. Jadi this is the basic rule. Fast, faster, fastest. Ingat tak kita pernah belajar ni? Fast is laju. Faster means lebih laju. Fastest means paling laju. So, peraturan dia, partner yang kena ada, yang wajib ada. Kalau faster, dia kena ada than. Right? I am faster than you. Okay, tapi kalau fastest, dia kena ada kat depan dia the. He is the fastest. So, dekat sini kita tengok ada EST, toughest. So, obviously dekat depan ni jawapan dia adalah the. Alright, moving on to number 11. Okay, untuk number 11, pilihan jawapan yang diberi adalah is, was, or were. Jadi ini semua obviously memang verb. Dia tak boleh jadi benda lain dah. Ini memang verb. Okay, jadi kita boleh tanya soalan yang sama. Tapi kita tolak satu soalan. Is this a continuous tense ni tak perlu tanya sebab tak ada ing di sini. Right, so what's the tense used in this sentence? Kita dah identify dah tadi. Kita guna present tense, right? So yang salahnya was dengan were. Past tense, confirm salah. Jadi kita tinggal dua sahaja pilihan untuk kita pilih. Jadi di sini adalah verb tersebut. Di hadapannya mesti ada subjek. What is the subject? Apakah subjek? Apakah pembuat kepada is ataupun were tersebut? Jadi jawapan dia adalah sounds. Bunyi-bunyi yang kedengaran. Okey, jadi ada S kat sini, maksudnya ianya adalah plural. Kalau plural is ke A, kita guna A. Okey. Nah, ni pun basic rule ni. Kalau tak faham boleh tanya. Saya tak mau stress sangat pasal ni. Alright. Number 12. Okay, this one is preposition. Across, along, away, on. Preposition of movement. Kita bergerak ke arah mana. Right. Sebab dia nak kata kat sini, the Yukon Quest tu berlangsung di coldest parts of the world, the northern parts of North America. Okay, dia berlalu di kawasan North America. Jadi, yang confirm salahnya adalah away. Away tu menjauhi. Kita tak jauhi tempat tu. Kita pi ke tempat tu. Right? And then on pun tak sesuai sebab on maksudnya di atas. Okay, tapi kita nak kata kita buat dekat situ. So, leaving us with only two options. Across dengan along. Along means sepanjang. So, kita memerlukan benda yang panjang. Contohnya, a road, a street or a river. Along the road, along the street, along the river. So, here kita tak ada perkara yang panjang tersebut. Kita ada North America, satu region, satu kawasan. Right? So, along is wrong. The answer is across, merentasi North America. That is how you choose the answer. Okay, moving on to number 13. Okay, for number 13, tengok pilihan jawapan. Nampak macam verb. Nampak macam verb sebab ada freeze, froze, freezing, macam beku, right? Macam perbuatan. But, it is not a verb. Okay, kamu tengok tempat kosong. Sebelum tempat kosong ada the. Lepas the, kamu tak boleh guna benda lain kecuali noun. Right, jadi noun dekat sini, adakah tempat kosong ni noun? Tidak, sebab noun dia adalah perkataan waste. The wastes. Okay, waste tu maksud apa? Tadi ingat tak dekat part 1 ada soalan pasal recycling tu, dia guna perkataan waste. Waste dekat situ maksudnya sisa buangan. But here in this sentence, bukan maksud dia sisa buangan. Alright, I googled actually, ada banyak maksud waste. Ni waste, banyak sangat maksud dia. Daripada verb, dia boleh jadi kata kerja, dia boleh jadi noun. Dan maksud yang kena dengan situasi, dengan konteks passage kita kali ni ada kat bawah sekali. This one. Okay, maksudnya bila kamu nak cari satu perkataan tu, kamu tak boleh, there's no shortcut. Okay, sebab kadang-kadang maksud perkataan tu betul, memang betul, tapi tak kena dengan konteks soalan.
dengan konteks ayat yang kamu sedang baca tu. So read everything and then choose the correct, the most suitable verb, the most suitable meaning of the word. So waste kat sini maksud apa? Waste dekat sini maksud this one, a large area of barren, typically uninhabited land. Uninhabited tu maksudnya tempat yang tidak diduduki siapa-siapa pun. Tempat yang tak ada orang boleh duduk. Sebab tempat ni sangat sejuk. That's why tempat tu tak ada orang duduk. Alright, so waste merujuk kepada tempat, a place. Right, a large area. So kita gantikan, untuk supaya senang sikit nak ingat, kita gantikan perkataan waste ni dengan area. The area. Jadi dekat tengah-tengah ni kita boleh isi verb tak? Okey, saya bagi contoh lain . Kalau girl, katakanlah kata nama yang kita guna tu girl. Dekat depan tu ada the girl. Betul. Kalau kita nak letak satu lagi perkataan di antara kedua-dua perkataan tu, kita boleh letak perkataan apa? Boleh tak kita letak verb? The walks girl, katakan. Tak kena, tak boleh letak verb di tengah-tengah di antara the dengan kata nama. Yang boleh letak di sini hanyalah kata sifat. Okey, kalau girl tadi, the clever girl, the independent girl, the strong girl. Sifat dia duduk kat tengah. So sama juga yang ni. Okey, the apa-apa waste area. Okey, jadi kalau kita tak boleh letak verb dekat tengah-tengah ni, obviously pilihan jawapan yang verb tu, yang kata kerja tu confirm salah. Freeze, membeku, salah. Froze, past tense kepada freeze pun confirm salah. Leaving us with only two options, freezing dengan frozen. So yang mana satu? Dua-dua perkataan ni maksudnya beku, but the word frozen means benda tu dah beku dah. But freezing, we are talking about a process. Okay, so now kita cakap tentang kawasan. Kawasan tu memang dah beku dah, sebab tu tak ada orang tinggal dekat situ. Right, so the answer is frozen. Alright, untuk number 14, kamu tengok tempat kosong. Kamu tengok pilihan jawapan. Pilihan jawapan dia pack, packs, packing, pack. Automatically, kalau saya tak baca ayat kan, saya tengok pilihan jawapan, saya akan kata, oh, jawapan dia mesti verb, mesti kata kerja. Dan kalau pilihan jawapan dia kata kerja, soalan-soalan yang saya kena tanya adalah, apakah tense yang digunakan? Apakah subjek kepada verb tersebut? Adakah ianya continuous tense? Right, itu soalan yang biasa kita akan tanya. Tapi, kamu tengok dulu tempat kosong tu. Dia bukan verb. Sebab di hadapan tempat kosong tu, kita ada perkataan hard. Hard means keras. Keras adalah adjective, kata sifat. Dia bukan kata nama. Jadi, dia tak boleh jadi subjek. Okay? So, jawapan dia apa? Bentuk dia sama macam waste tadi. Waste kata nama. Di depan kata nama ada kata sifat. Gravel, batu-batu adalah kata nama. Di depan gravel ada kata sifat. Rough, yang kasar. Rivers, rivers adalah kata nama. Di depan kata nama ada frozen, beku, kata sifat. Right, so sama juga dekat sini. Snow adalah kata nama. Di hadapan snow kita ada kata sifat. Dia tak boleh guna verb, dia tak boleh guna benda lain. So yang confirm salah, yang mana? Yang confirm salah adalah pack dengan packs. Sebab dua-dua ni memang verb. Okay, so pilihan yang kita ada adalah packing dengan pack. Okay, mana yang padat. Salji yang padat. Hard pack or hard packing snow. Which one? Jawapan dia adalah pack. Menunjukkan kepada sifat yang memang sifat dia macam tu. Bukan satu proses. Okay, sama macam tadi juga clue dia. Okay, for number 15. For number 15, the options are another, other, few and more. Okay, kita tengok dua ayat dia. There are ... long distance sled dog races. Maksudnya ayat ni dia nak kata ada lagi race yang lain. Macam ni. Ada lagi long distance race yang lain. Okay, so pilihan jawapan dia another, other, few or more. Semua ni nampak macam betul. There are more long distance sled dog races. Ada banyak races. Ataupun ada few. There are few long distance sled dog races. Ada sedikit. Macam kena. There are other long distance sled dog races. Pun macam kena. So, macam mana kita nak pilih? Kita kena fokus on the function. Fungsi perkataan tu digunakan dalam ayat tu. Yang memang confirm salah sebenarnya adalah few and more. Kenapa confirm salah? Sebab few and more fokusnya adalah kepada kuantiti. Banyak ke, sedikit ke.
Dalam ayat ni, kita tak tahu pun races yang lain tu ada banyak ke, ada sikit ke. Sebab dia tak fokus pun dekat benda tu. Dia fokus dekat apa? Dia fokus kata ada lagi perlawanan-perlawanan lain selain daripada Yukon Quest. So, macam mana nak pilih jawapan? Another ataupun other. Okay, this is the note. Kita guna another for something singular and we use other for something plural. I want another glass of water. Saya nak segelas. Saya nak segelas air. Do you have any other pens? Plural. Kita guna other. Okay, nak ingat senang. Dua-dua ni bermaksud yang lain. Tapi kalau ada and dekat depan, and other, another. Maksudnya satu. Alright, so jawapan dekat sini adalah singular ke plural? There are, plural. Races, ada S, plural. So jawapan dia adalah B. Alright, so now number 17. Named after the Yukon River, the quest ... teams from Fairbanks, Alaska to Whitehorse, Canada in even number years ... Okay, so kita tengok pilihan jawapan. Take, takes, is taking, took. So again, yang ni pilihan jawapan dia nampak macam verb. Dan ini adalah verb. Akhirnya ada juga yang memang jawapannya verb. Macam mana kita nak tahu memang jawapan dia verb? Dekat depan dia ada subjek. The quest. The quest telah membawa pasukan-pasukan tersebut daripada Alaska ke Canada. Right? So, baru boleh tanya soalan-soalan ni. What's the tense used in this sentence? Present tense. So, yang past tense ni salah. What is the subject? The subject is the quest. Is this a continuous tense? Adakah kita bercakap tentang perkara yang sedang berlaku? Adakah quest ini sedang berlangsung? Tidak. Right? So, is taking pun salah. So, between take dengan takes, jawapan dia bergantung kepada subjek. The quest. Satu quest ke banyak quest? Satu sahaja sebab dia tak ada S dekat belakang. Jadi, jawapan dia adalah takes. The quest takes teams daripada Alaska ke Canada. Alright, moving on to the last question. Okey, untuk soalan yang terakhir ni sebenarnya senang sangat. Okey, sangat-sangat senang. Sebab kita dah terlalu biasa dengar frasa on the way. Hang kat mana? Aku on the way. Padahal baru sudah mandi. Hang kat mana? Aku on the way. Padahal baru duk cari baju nak pakai. Right? So, on the way ni mungkin kamu tak tahu perkataan the boleh berubah. Kalau subjek dia I, saya boleh kata I am on my way to school. My friend is on his way to the restaurant. Okay, so the dekat sini kita boleh ganti dengan kata ganti nama. They are on their way to the field. Alright, so same thing here. Their way. Okay, on their way. That's why jawapan dia B. Alright, that is it. We will continue with part 3.